Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang mendengar taklimat saya pada hari ini. Saya Puan Azizah binti Had akan menjelaskan tentang subjek geografi dalam sistem pentaksiran baru STPM. Baiklah, sekarang mari kita kenali guru-guru geografi yang akan masuk ke kelas anda nanti. Pertama, Puan Rosinah Normain, saya sendiri, Puan Salina Derasid, Puan Anita Muhammad Noh, Puan Rosyatimah Normain dan Encik Muhammad Zairul bin Saleh. Geografi STPM merupakan sistem pengajian berasaskan semester, iaitu 3 semester dan tempoh 1,5 tahun. Setiap semester ada peperiksaan mengikut sukatan semester berkenaan. Pelajar yang gagal atau tidak cemerlang boleh mengambil peperiksaan ulangan bagi semester 1 dan semester 2 pada akhir semester 3 bagi mendapat keputusan yang lebih baik. Keputusan purata keseluruhan diambil kira untuk masuk ke IPT pada bulan September. Subjek geografi atau kodnya 942 dibahagikan kepada 2 bahagian, iaitu bahagian A, geografi fizikal dan bahagian B, geografi manusia seperti dalam paparan berikut. Dalam semester 1, ada 2 tema bagi geografi fizikal, iaitu sistem bumi dan sistem geomorfologi. Tajuk-tajuk dalam sistem bumi ialah konsep sistem suria, kedudukan bumi dalam sistem suria dan tenaga. Jika pelajar berminat untuk belajar tajuk-tajuk ini, bolehlah masuk mana-mana kelas yang ada pakej geografi. Selain itu, pelajar juga akan belajar tentang proses geomorfologi yang mengkaji tentang konfigurasi bentuk muka bumi, pembentukan landscape di kawasan tropika lembap, kaitan sistem geomorfologi dengan manusia dan kemahiran amali. Dalam bahagian B bagi semester 1 ini, terdapat 2 tema iaitu penduduk dan transformasi desa dan pembandaran. Tajuk penduduk merangkumi konsep penduduk, taburan penduduk, pertubuhan penduduk, migrasi, penduduk dan sumber alam serta kemahiran amali. Dalam kemahiran amali, pelajar akan belajar cara-cara melukis graf, carta pai, piramid penduduk, peta aliran, peta koroplet dan lain-lain lagi. Bagi tajuk transformasi desa, anda akan mengetahui tentang konsep transformasi desa, bandar dan pembandaran, peranan bandar dalam pembangunan, kesan transformasi desa dan pembandaran terhadap penduduk dan alam sekitar, serta kemahiran amali. Semasa semester 2 pula, bagi bahagian geografi fizikal ada 2 tema, iaitu sistem atmosfera dan sistem hidrologi. Tajuk-tajuk dalam sistem atmosfera ialah struktur dan kandungan atmosfera, konsep cuaca dan iklim, unsur-unsur cuaca dan iklim, kaitan sistem atmosfera dengan manusia, perubahan iklim, mikroiklim bandar dan kemahiran amali sistem atmosfera. Manakala dalam sistem hidrologi, anda akan belajar tentang fasa air, proses kitaran hidrologi, edaran air tanah, imbangan air dan kaitan hidrologi dengan manusia. Bagi bahagian B pula, terdapat 2 tema iaitu pembangunan ekonomi dan impak alam sekitar dan globalisasi dan kerjasama serantau. Tajuk-tajuk dalam pembangunan ekonomi ialah sektor-sektor ekonomi seperti ekonomi primer, sekunder dan tertier, proses pembangunan ekonomi, impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar dan kemahiran amali. Manakala tajuk-tajuk di bawah globalisasi ekonomi dan kerjasama serantau ialah konsep globalisasi, konsep kerjasama serantau, segitiga pertubuhan, hubungan Malaysia dengan negara luar dan kemahiran amali. Apabila masuk ke semester 3,
Bagi bahagian geografi fizikal ada dua tema iaitu sistem ekologi dan saling kebergantungan sistem. Di bawah sistem ekologi, pelajar dapat belajar tentang ekologi dan ekosistem, konsep rantaian makanan, hitar nutrien dalam ekosistem dan kaitan sistem ekologi dengan manusia. Manakala tajuk-tajuk yang akan dipelajari dalam saling kebergantungan sistem ialah interaksi antara sistem, interaksi sistem fizikal dengan sistem gunaan manusia dan pemeliharaan serta pemeliharaan alam sekitar. Tema bagi bahagian geografi manusia semester 3 pula ialah impak alam sekitar dan pengurusannya. Pelajar akan belajar tentang impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar, impak sosial dan pengurusan alam sekitar. Bagi bahagian C dalam semester 3 pula, pelajar akan membuat kerja kursus atau kajian lapangan. Kerja kursus dibuat secara berkumpulan, tetapi setiap pelajar mesti menyiapkan kerja kursus secara individu. Markah kerja kursus boleh membantu pelajar untuk lulus cemerlang dalam subjek geografi. Skim Pentaksiran Baru Geografi STPM terdiri daripada 20% kerja kursus dan 80% peperiksaan bertulis yang menjadikan markah penuh 100%. Bagi semester 1 dan 2, nilai wajaran adalah 32% dan semester 3 sebanyak 16%. Format peperiksaan bagi semester 1 dan semester 2 adalah sama. Format peperiksaan terdiri daripada dua bahagian iaitu bahagian A yang meliputi tajuk-tajuk dari bahagian fizikal, manakala bahagian B adalah daripada tajuk-tajuk dalam geografi manusia. Soalan bagi bahagian A dan B terdiri daripada soalan struktur yang wajib dijawab dan dua soalan esei bagi setiap bahagian di mana pelajar perlu memilih satu soalan sahaja bagi setiap bahagian. Masa yang diperuntukkan adalah 2 jam dan wajarannya adalah sebanyak 32%. Format peperiksaan bagi semester 3 pula terdiri daripada soalan struktur sahaja. Pelajar wajib menjawab kesemua soalan dari kedua-dua bahagian tersebut. Masa menjawab adalah 1 jam dan wajarannya adalah sebanyak 16%. Bagi kertas 942/4 adalah kerja kursus yang wajib dibuat oleh semua pelajar yang mengambil subjek geografi. Soalan kerja khusus adalah daripada Majlis Peperiksaan Malaysia di mana 2 soalan diberikan berdasarkan tajuk dari alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia semester 1, 2 dan 3. Pelajar hanya membuat satu soalan sahaja. Kerja kursus ini dijalankan sepanjang semester 3 dan perlu disiapkan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Pentaksiran kerja kursus dijalankan oleh guru yang mengajar di kelas tersebut. Wajaran bagi kerja khusus adalah 20%. Berikut adalah contoh soalan struktur daripada bahagian A iaitu Geografi Fizikal. Jumlah markah bagi soalan struktur ialah 15 markah. Soalan perlu dijawab dalam ruangan bergaris yang disediakan dan soalan struktur ini wajib dijawab bagi kedua-dua bahagian. Ini pula ialah contoh soalan esei yang diambil daripada bahagian B iaitu bahagian geografi manusia. Pelajar perlu memilih satu soalan sahaja. Markah bagi setiap soalan ialah 25 markah. Jawapan dijawab dalam bentuk esei yang ditulis mengikut perenggan. Jumlah perenggan adalah mengikut jumlah markah yang diberikan. Jika 13 markah, bermakna perlu ada 6 isi dan satu isi yang dihurai dengan lengkap akan mendapat 2 markah. Jadi, pelajar perlu membuat 6 perenggan dan 1 perenggan untuk kesimpulan. Bagi pelajar yang
mendapat keputusan yang cemerlang dalam subjek geografi boleh memilih untuk menyambung pelajaran di peringkat ijazah di mana-mana universiti awam seperti dalam paparan yang saya telah sediakan ini. Pelajar boleh lihat senarai universiti yang telah disediakan ini. Antara contoh-contoh kerjaya atau pekerjaan yang berkaitan dengan lulusan geografi adalah seperti yang dipaparkan dalam paparan berikut. Jadi, pelajar boleh lihat paparan yang saya sediakan ini ya. Persoalan ini sering ditanya oleh pelajar. Ramai tak yakin untuk mengambil subjek geografi bila mereka tidak pernah mengambil subjek tersebut semasa peperiksaan SPM. Jadi jawapannya, pelajar boleh mengambil subjek geografi dengan syarat pelajar lulus dengan baik dalam subjek sains dan juga subjek matematik. Kerana dalam subjek geografi ini ada istilah-istilah sains dan juga pengiraan. Walau bagaimanapun, pengiraannya tidaklah banyak seperti mana dalam peperiksaan matematik. Dan ini tidak menjadi masalah untuk pelajar mengambil subjek ini. Baiklah para pelajar, sampai di sini saja penerangan saya hari ini. Semoga anda dapat membuat pilihan yang tepat untuk masuk ke kelas-kelas yang ada pakej geografi. Sekian, terima kasih dari saya.